أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن دعا بدعوته إلى يوم لا ريب فيه. فأما بعد، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. صدق الله العظيم. Nanti Allah SWT, tuan-tuan imam, tuan kuasa surau muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan dan takdir yang terbaik untuk dipertemukan kembali dalam siri-siri kuliah subuh. Dan insya-Allah kita akan sambung kembali pembincangan tentang fiqh jinayah. Pertemuan yang lepas telah pun kita bincang tentang as-sariqah dan juga syarat-syarat bagi sariq, syarat-syarat bagi seorang pencuri. Maka dalam bab sariqah ni bukan semata-mata potong. Dalam Quran menyebut secara umum as-sariqu was-sariqatu, pencuri lelaki dan pencuri perempuan, faqta'u aydahuma, maka hendaklah kamu potong tangan keduanya, jazaa'an bima kasaba, sebagai satu balasan dengan apa yang mereka lakukan, nakala minallah, juga sebagai suatu pencegahan, prevention law daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara ringkas, sebelum kita masuk kepada syarat barang yang dicuri. Jadi Islam memberikan satu pendetailan yang amat detail daripada hadis-hadis Rasulullah. Quran memberikan satu arahan secara umum, hadis mendetailkan, dan para ulama membincangkan hadis-hadis tersebut. Maka baru datangnya benda-benda tasyrik tadi melibatkan syarat-syarat apa semua disusun oleh para ulama berdasarkan pada hadis-hadis, maka lahirlah syarat-syarat. Maka kita lihat ta'rif secara ringkas yang kita telah bincang sebelum ini, iaitu ta'rif yang melibatkan mencuri. Yang dikatakan mencuri ialah mengambil harta yang bukan milik. Kalau harta tu milik, ada sedikit milik dia. Contoh, dia ambil harta bapak dia, atau bapak dia ambil harta dia, tu ada milik bersama tu. Bapa ambil anak, anak ambil bapa. Bukan maksudnya lepas ni boleh mencuri harta bapa. Maksudnya tak kena hudud, kena ta'zir. Begitu juga dia mengambil harta yang melibatkan dia punya share, ataupun dia ada share dalam tu, maka tak kena hudud, kena ta'zir. Atau harta kerajaan, harta Baitul Mal, tak kena hudud, tak kena ta'zir. Lepas ni kita belasah harta Baitul Mal, tak boleh, kena ta'zir. Tak kena hudud sebab dia pun ada harta dalam, dia ada hak dalam tu. Itu kita bincang dah. Maka harta yang bukan milik dia, kemudiannya harta tersebut mesti harta yang bukan harta yang mesti harta yang boleh alih. Bukan harta yang tidak boleh alih. Rumah contohnya, tak boleh sebut dia mencuri rumah. Mana ada orang nak mencuri rumah? Kalau orang menyelewengkan rumah tadi, ditukar nama rumah tadi, nama mencuri juga. Tapi itu lebih kepada penyelewengan kuasa ataupun penyalahgunaan kuasa. Dia tak namakan sebagai mencuri, dia kena ta'zir. dan beberapa syarat-syarat yang lain. Maka mesti mengambil harta dengan keadaan yang jelas. Maksudnya dia ambil itu yang betul-betul ambil, bukan dia seleweng, bukan dia rasuah dan sebagainya. Rasuah tu mencuri harta juga. Itu juga dengan menyeleweng wang rakyat dan sebagainya, mengompak harta rakyat juga. Tapi tak dikenakan hudud sebab dia bukannya mencuri yang jelas nampak dia ambil macam tu. Dia mencuri tahu-tahu hilang aja, 1 juta dari akaun kan. Maka tak dikenakan hudud, dikenakan ta'zir dengan syarat-syarat yang tertentu. Maka syaratnya ialah kita tengok pada orang yang mencuri tadi. Orang yang mencuri telah kita bincangkan. Pertama, dia mesti seorang pencuri yang akil, baligh, seorang yang berakal. Bila berakal maksudnya dia seorang yang tidak gila, tidak mabuk, tapi mabuk yang memang datang daripada
daripada mabuk-mabuk yang mabuk ubat, mabuk yang bukan dia cari pasal. Kalau dia minum arak, dia mabuk ketum dan sebagainya, maka kalau dia mencuri, sabit pencurian dia. Kemudiannya dia mesti seorang yang baligh. Baligh ni kita bincang bukannya dalam bab ibadah. Bab ibadah baligh 16 tahun. Tapi bab jenayah, dalam bab melibatkan pelaksanaan jenayah syariah di Kelantan, kita mengambil baligh itu ialah 18 tahun berdasarkan mazhab Imam Abu Hanifah. Sebab bila dalam bab hudud, kita cari piawai paling tinggi. Dalam bab semayang, cari piawai paling rendah sekali, biar dia suruh cepat semayang, suruh cepat ibadat. Tapi dalam bab hudud ni, idrul hudud mastata'atum, kena elakkan hudud tu seelah daya yang boleh. Kena ada dulu benda tu. Tapi kalau laksana, cari jalan lepas, maka kena lepaskan dia kalau ada jalan. Maka jalannya ialah khilaf. Bila ada khilaf, jangan ambil 15, ambil 18. Dan keduanya 18 ni lebih mudah kita berhadapan dengan undang-undang sivil. Maka kalau bawah 18 terus masuk jurwana terus. Terus masuk jurwana terus takzir. Maka yang ada sekarang ni boleh dianggap sebagai takzir kalau bawah 18. Kemudian dia keinginan sendiri, bukannya dengan paksaan. Bukan dengan paksaan sama ada orang lain atau paksa, ataupun keadaan memaksa dia. Dia mencuri bukan disebabkan dia nak mencuri, tapi dia mencuri sebabkan nak jaga benda lain. Disebabkan benda lain, bukan dia dipaksa, tapi mungkin keadaan memaksa dia. Contoh keadaan banjir sekarang ni. Keadaan banjir, dia curi kambing orang. Tengok nampak kambing kan. Kambing dia ambil, kambing dia sembelih, dia panggang. Maka tak kena hudud. Walaupun kambing tu lebih daripada kambing boyer kata 800, 900 ribu, lebih daripada nisab. Kalau ikut dalam Imam Syafi'i punya nisab. Tapi kita lihat ketika itu dia mencuri kambing tadi, makanan tak ada. Dia kat atas bukit, kambing pun dia atas bukit juga. Dia kata alhamdulillah. Sebab kambing tuan-tuan dia ada naluri. Bila kita tanya, bila orang-orang sana cerita, diorang risau, ingatkan kambing dia habislah kambing aku pun semua. Yang mati, ternakan yang mati, ternakan yang terikat atau terkurung dalam kandang atau dalam reban, itu mati. Tapi ternakan yang tak terikat, binatang lagi insting. Dia tahu dah ini benda nak turun ni, hujan nak turun ni, air nak turun ni. Dia dah lari awal. Saya makan kenduri semalam. Dia kata, orang tu kata, kambing dia ingatkan dah mati dah. Rupanya bila air surut, kambing dia datang balik. Datang balik kawan tu. Masuk kawan tu dah tahu dah nak banjir besar. Dia dah awal-awal lari, nak cerita kat tuan dia pun tak faham. Nak cerita macam mana? Kawan tak boleh cerita. Kawan tu ngembek, belah lah. Jangan tunggu-tunggu je dah. Maka binatang Allah SWT bagi tuan-tuan. Manusia tak faham lagi. Dan diambil dengan keinginan dia. Bukan disebabkan adanya tekanan lain. Kalau ada tekanan lain, maka sebab itulah bila nak dihukum, maka barulah tengok kondusif atau tidak. Jangan tengok kondusif dulu baru nak buat hukum hudud, tak boleh. Bila nak hukum baru tengok kondusif atau tidak. Dia mencuri sebab apa? Sebab miskin, sebab kebuluran, sebab itu, sebab ni. Maka baru tengok kondusif bila nak hukum. Kalau nak buat hukuman tu, tengok kondusif dulu baru nak buat hukuman. Sampai bila kita akan berjumpa dengan hukuman hudud, tak jumpa. Sebab zaman kondusif takkan wujud. Setiap masa tu ada je masalah dia. Maka buat dulu. Bila nak jatuh hukum barulah tengok kenapa dia buat. Dia buat sebab itu, sebab ni, maka lepas. Tapi kalau dia buat sebab memang dia nak mencuri, bukan dipaksa, bukan terpaksa, maka memang dia nak mencuri. Harta aku, harta engkau, harta aku juga. Memang dia nak mencuri. Memang kena. Tapi syarat itu je lah. Syarat lain kena cukup dulu. Kemudiannya terlibat dengan hukum. Pencuri tadi ialah pencuri yang terlibat dengan hukum. Maksudnya pencuri yang terlibat hukum dalam mazhab Syafi'i, pencuri tadi mestilah orang Islam ataupun orang kafir zimmi. Islam atau kafir zimmi. Adapun kafir harbi tak kena hukum. Kafir harbi kalau merompak tak kena. Sebab kafir harbi ni bukannya hudud lagi dah. Kafir harbi ni pada awal-awal parang terus. Daripada awal-awal pancung terus. Sebab dia harbi. Maka dia tak masuk dalam perbincangan hudud. Sebab dia awal-awal, salah tak salah, parang. Sebab dia harbi yang perlu diperangi. Tapi kalau kafir zimmi ni dalam mazhab Syafi'i termasuk dalam orang-orang yang terlibat.
Tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah, kita menerima orang Islam sahaja yang terlibat dalam undang-undang, tapi orang bukan Islam tidak terlibat. Maka kita ambil Imam Abu Hanifah punya pandangan kalau di Kelantan. Adapun di tempat lain, di Saudi, di Brunei, di Aceh, dia menggunakan pandangan Syafi'i yang mewajibkan orang bukan Islam sekali. Itu terpulang pada syarat yang kita bincang sebelum ni. Ini nak sebut secara ringkas saja. Yang kemudiannya, yang terakhir, mengetahui hukum mencuri. Pencuri tadi mesti tahu hukum mencuri. Kalau dia tak tahu hukum mencuri, tak kena hudud. Ada ke orang tak tahu hukum mencuri? Ada. Kadang-kadang orang tu baru masuk Islam, sunat pun belum, Fatihah pun tak hafal, mencuri juga. Jadi kalau dia tak tahu tentang hukum mencuri, dia ingat mencuri ni berdosa je, tak kena hudud. Maka kalau dia tak tahu, maka tak kena hudud, kena takzir. Tapi zaman sekarang ni, orang tahu dah tentang hudud ni. Tapi kalau hudud pun tak kerti nak sebut, hudud pun tak tahu nak sebut, lepas tu hudud pun tak tahu benda apa, maka dia tidak dikenakan hukuman ini. Maka dia ada syubhat jahil. Di situ maka menyebabkan dia tidak dikenakan hudud, tapi dia kenakan takzir. Maka di sini hakim kena buat kaji lah. Buat homework dulu. Tengok macam mana, siapa yang mencuri ni. Dia mencuri ni baru masuk Islam ke dah lama masuk Islam. Kalau dah baru masuk Islam pun dia faham tak asas-asas benda menyebabkan hukum semua. Kalau dia faham maka kena, tapi kalau dia mengikut kajian hakim dia tak faham lagi, maka tidak dikenakan. Itu perkara yang melibatkan syarat-syarat seorang pencuri. Maka kita masuk kepada syarat kepada harta yang dicuri tadi. Kalau syarat seorang pencuri dah cukup, tak kena lagi hudud. Kena tengok syarat harta pula. Kalau harta tadi memenuhi syarat, barulah dikenakan hudud. Itu pun tengok lagi ada tak syubhat. Tengok dia ada banyak tampi-tampi dia. Bukannya terus tangkap, potong tangan, tidak. Maka tengok pada pertama syarat harta. Harta tersebut adalah harta yang bernilai, yang ada nilai. Dan nilaian tersebut bukan nilaian kita, nilaian syarak. Harta yang ada nilaian syarak. Maksudnya kalau mencuri babi, tak kena hudud. Kalau kita mencuri babi kita, bukan maksudnya boleh mencuri babi. Kalau mencuri babi, kalau saya bagi double hudud. Sebab apa? Pertama, kau adalah mencuri. Babi pula yang kau curi. Banyaklah binatang kau nak curi. Babi pula dia curi. Lepas tu, mengganggu orang bukan Islam pula. Lagi mengecohkan keadaan. Maka walaupun tak kena hudud, dia kena takzir. Sebab barangan dicuri itu tidak ada nilai pada syarak. Dia mencuri apa? Mencuri arak. Tahan satu kontena arak, rompak arak tadi kan. Maka kalau dia merompak tadi mencuri arak, maka tidak dikenakan hudud. Sebab arak tadi tidak ada nilai syarak. Tapi kena takzir. Maka dia tengok barang tadi. Barang tadi ada nilai syarak atau tidak ada nilai syarak. Maka barang tadi hendaklah barang yang mempunyai nilai syarak. Kemudiannya, harta tersebut ialah harta yang boleh digunakan. Harta yang boleh digunakan. Kalau harta yang tidak boleh digunakan, maka tidak boleh, tidak dikenakan hudud. Contohnya benda yang melibatkan harta-harta yang tidak boleh digunakan. Contohnya berhala. Berhala mana boleh digunakan? Tapi kalau permainan kanak-kanak tak masalah nak permainan. Tapi kalau berhala nak guna macam mana? Nak jual tak boleh, nak simpan pun tak boleh, nak buat pegang-pegang pun tak boleh. Benda tu benda sembahan. Maka kalau benda-benda yang tidak boleh digunakan, tidak boleh dimanfaatkan, mesti berhala, maka kalau ada orang mencurinya, maka tidak dikenakan hudud, tapi dikenakan takzir. Kemudiannya barangan tersebut mesti sempurna milik orang lain. Sempurna milik orang lain. Kalau ada sedikit milik dia ada share dalam syarikat tu 10%. Ada sedikit milik dia, maka tidak dikenakan hudud, dikenakan takzir. Dia mesti sempurna barang tadi milik orang lain. Bila sempurna milik orang lain, barulah dia dikenakan dengan hukuman hudud. Yang dikatakan sempurna milik orang lain, antara perbincangannya ialah sekiranya dia mencuri di tempat rakan kongsi dia, maka tidak dikenakan hudud. Itu mengikut pendapat yang al-asah. Al-asah ni maksudnya pendapat yang ada perbincangan di kalangan mazhab Syafi'i lah. Maksudnya ada pandangan mengatakan kena juga. Tapi
Tapi pandangan yang asah, masuk pandangan yang tertinggi yang telah diputuskan oleh Imam Nawawi, mengatakan tidak dikenakan hudud sebab dia tidak milik sempurna. Kemudiannya kalau dia mencuri daripada harta Baitul Mal, Baitul Mal ini ialah milik bersama, maka diri orang yang mencuri tadi tidak dikenakan hukuman potong tangan, hukuman hudud, dia kenakan hukuman ta'zir. Ini yang dinyatakan dalam Al-Mu'tamad juga. Dalam Mu'tamad mengatakan mencuri harta Baitul Mal macam harta surau apa semua ni, termasuk harta Baitul Mal. Kalau ada orang curi harta surau, maka tidak dikenakan hudud. Oh, lepas ni ustaz kita mencuri tu bawa lori ambil angkut. Tak, jangan cek pasal. Maksudnya tak kena hudud sebab ada pemilikan bersama kat situ. Dia sebagai masyarakat, dia ada hak dia dalam harta Baitul Mal tu. Tapi dia kena juga, kena ta'zir. Ta'zir terpulang, mungkin banyak lagi. Ta'zir ni jangan ingat, oh kena ta'zir ni mesti bawah. Tak. Ta'zir ini para ulama khilaf, ada mengatakan tak boleh lebih hudud, tapi kita mengambil pandangan mengatakan ta'zir boleh melangkau lebih pada hudud. Sebab tu boleh masukkan dadah dalam ta'zir. Sebab apa? Dadah ni melangkau daripada hudud, dia tak boleh dikiaskan dengan arak. Kalau dadah mabukkan akal, arak pun mabukkan akal, maka dikiaskan tak boleh. Sebab dadah ni kena masuk ta'zir, dia lebih daripada hudud lagi. Maka hudud ta'zir ni bebas kepada hakim. Nak buat sama macam hudud, kurang pada hudud, lebih pada hudud terpulang. Maka kalau dia mencuri Baitul Mal ni, kalau eloknya kena kuat lagi. Sebab apa? Dah lah banyak-banyak barang Baitul Mal kau curi kan. Maka walaupun namanya ta'zir, tapi ta'zir ni maksudnya bukan bawah lagi, terpulang pada hakim. Kalau hakim tengok, oi banyak sangat orang mencuri barang Baitul Mal ni. Dah tengok hudud tak kena. Banyak sangat orang, ramai sangat orang mencuri. Maka terpulang pada hakim kalau nak bagi double ataupun nak bagi apa-apa benda yang dia boleh menganggap undang-undang tersebut boleh memberikan kesan kepada orang yang mencuri. Kemudiannya mencuri harta yang diwakafkan, dan pencuri tersebut salah seorang daripada orang yang diberikan yang berhak untuk memanfaatkan wakaf tersebut. Dia anak Korea tersebut dapat wakaf apa semua, maka dia salah seorang daripada yang berhak untuk menggunakan wakaf tadi, maka tidak dikenakan hukuman hudud pada pencuri tadi. Tapi kalau dia bukan orang yang diwakafkan, sebagai contoh, saya wakafkan mesin dialisis, maka bermaksud untuk orang yang boleh pakai dialisis je lah. Tiba dia bukan orang dialisis, dia kena, sebab dia bukan orang yang terlibat dengan wakaf tadi. Tapi kalau pesakit dialisis, dia terlibat dengan wakaf tadi. Kalau dia mencuri, tak kena hudud, dia kena ta'zir. Jadi itu perkara yang melibatkan syarat-syarat harta, yang melibatkan syarat, kemudiannya melibatkan nisab dia. Maka harta tadi mesti milik penuh, tak boleh milikkan orang lain. Dan kemudian harta tadi mesti cukup nisab dia, cukup dia punya bilangan dia. Bukan maksudnya curi aja kena, curi je air kena, tak boleh. Curi tadi, benda tadi mesti mencapai dia punya nilaian dia, capai nisab nilaian dia. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i, nisab nilaian dia rubu' dinar, 1/4 dinar. Tapi dalam mazhab-mazhab yang lain, mereka menggunakan 1 dinar penuh. 1 dinar penuh. Mazhab Syafi'i ambil rubu' dinar, 1/4 dinar. Dan 1 dinar ini bersamaan dengan apa? 1 dinar ini bersamaan dengan 4.25 gram emas. Tapi di Kelantan pakai 4.45 gram emas. Kenapa Kelantan pakai 4.45? Dalam Muktamad kata 4.25. Kelantan dia akan ambil piawai paling tinggi sekali. Jadi ulama' bila berkhilaf aja dalam bab hudud ni, ada kata 4.45, ada kata 4.25, maka wajar ambil 4.45. Ambil paling tinggi, jangan ambil paling rendah. Kalau ambil paling rendah, dia khilaf tu ada khilaf. Tapi kalau ambil paling tinggi, yang rendah tu dah masuk atas dah. Sebab tu ambil piawai paling tinggi. Kalau ambil paling rendah, yang atas belum termasuk lagi tu. Tapi kalau ambil yang atas, yang khilaf bawah ni masuk dah. Kalau ambil 4.45, yang 4.25 dah masuk atas dah. Kalau ambil 4.25, 4.45 tu ada pendapat lagi tu. Maka ambil 4.45. Itu yang diambil oleh Kelantan dalam dia punya hudud ni, dalam draft
bukan draft lah, benda ni dah putus dah, cuma nak review balik, nak hantar balik semula untuk review balik. Maka benda tadi Qanun Jenayah Syariah Kelantan 2 memutuskan 4.45 gram emas. Tak pakai 1/4. Kalau 1/4 dinar, 1 dinar ialah 4.45 pada Kelantan. Jadi kalau pada mazhab Syafi'i 4.25. Jadi dia ambil yang paling tinggi sekali. Jadi itu 1 dinar. Kalau rubu' dinar, 1/4 dinar, bagilah 4.45 bagi 4. Bermaksud dalam 1.1 ya. Kalau 1 dinar 4.45, kalau rubu' dinar 1/4 dinar ialah 1.1 gram emas, lebih sikit. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi kita tak ambil pandangan itu. Sebab apa? Kita ambil pandangan yang mengatakan paling tinggi sekali. Maka Kelantan tak ambil pandangan Syafi'i dalam bab nisab. Kenapa tak ambil Syafi'i? Sebab bila melibatkan hukuman jinayat, maka dia kena ambil cross mazhab. Sebab dia kena ambil cross mazhab sebab meraihkan apa yang disebut Rasulullah, idrarul hudud mastata'tum. Kamu kena elakkan hudud itu semampu yang boleh. Tapi bukan Rasulullah kata kamu jangan buat. Oh tak, Allah suruh buat. Tapi bila dah buat, nak dilaksanakan, elakkan sebolehnya. Dia kena faham tu. Ada orang dia macam tu tak boleh buat, kita pakai undang-undang yang ada sekarang ni. Itu penin tu. Dia kena buat dulu undang tu. Bila nak dilaksanakan kepada pesalah, maka cari rahmat di situ. Kalau boleh, lepaskan dia. Menyebabkan dia rasa, mojo lah Kelantan ambil mazhab lain. Kalau Kelantan ambil mazhab Syafi'i, kena dah aku hari ni. Bertangkal dia lepas tu. Orang kata alhamdulillah. Jadi bila dia rasa suatu kerahmatan di situ, dia tak buat lagi dah. Melainkan yang memang nak rasa sungguh lah. Jadi dia akan diberikan, cari selagi boleh menolak, tolak bila sampai masa nak dihukum. Itu dalam sistem Islam. Bukannya nak mencari juga. Islam bukan nak mencari. Cari untuk dielakkan. Tapi mesti dibuat dulu hukum tu. Implementkan dulu hukum tu. Bila nak ke sana, cari jalan untuk mengelak dia. Maka nisab berdasarkan kepada hadis, la tuqta'u yadus sarik illa fi rubu'i dinar fasa'ida. Maka mazhab Syafi'i menggunakan pakai hadis ini. Dia mengatakan rubu' dinar ke atas. Tapi dalam masa yang sama, hadis yang lain pun ada, bermaksud ada pilihan-pilihan dalam pelaksanaan tersebut. Maka bila ada pilihan, al-hakim raf'ul khilaf. Pemerintah yang nak melaksanakan benda tersebut, ia mengangkat khilaf tadi. Maka kita mengambil, pemerintah Kelantan mengambil 1 dinar penuh. 1 dinar penuh itu penakrifan 1 dinar tu dia tak ambil yang 4.25. Dia ambil 4.45. Maka dia ambil semua piawai tinggi-tinggi semua. Supaya apa? Supaya tidak mudah kena. Dia kalau 4.4 gram 1 dinar, 4.45 gram, 1 gram berapa ringgit sekarang ni? 1 gram 120 itu. Sebab itu dulu yang jatuh 120, sekarang dah naik sikit dah 140. Kalau 1 gram 140 kalilah dengan 4.45. Tuan kalilah pagi-pagi ni tuan. Secara mudahnya 4.45 genap ialah 4.5 kan. Kalau genapkan 4.5 julatkan terus kali dengan 150. Itulah jawapan dia. Tuan-tuan kira tu. 400 kali dengan tu dalam katalah 600 setengah. 700 lah genap kan. Tunai emas 700. Jadi kalau mencuri barangan yang nilaian dia 4.45 gram emas ataupun dalam RM600 sekarang ni, ataupun paling tinggi RM700, maka barulah kena hukuman hudud. Tapi itu segi nisab, tengok segi yang lain tadi. Maka segi nisabnya kena 4.45 gram emas. Sebab apa diletakkan pada gram emas atau pada dinar tadi? Supaya nilaian tu sesuai di semua zaman. Kalau letakkan kepada RM100 zaman dulu berbeza tuan-tuan dengan RM100 zaman sekarang. Ingat pak saya dulu gaji RM70 aja. RM70 zaman dulu, jangan besar tu macam 700 zaman sekarang. Maka dia nak nilaian emas. Nilaian emas ni nilaian yang bernilai di setiap zaman sama-sama aja. Jadi diletakkan nilai emas dan kita tukarkan kepada nilai pada semasa.
kemudiannya tempat penyimpanan harta yang aman. Maka harta tadi bukan sekadar cukup nisab dia hendaklah harta disimpan di tempat yang memang simpanannya aman. Tempat simpanan yang aman dan bukan orang lain yang menyimpannya. Kalau orang lain yang menyimpannya, maka kalau dicuri dalam simpanan orang lain, maka tak dikenakan hudud. Maksudnya simpanan orang lain, simpanan yang bukan mewakili dia. Kalau mewakili dia, contoh dia upah. Saya upah haji untuk menyimpan saya punya motor. Maka upah tadi menyebabkan haji tadi akan mewakili dia. Maka kalau curi, kena. Kau saja je. Tolong tengok-tengokkan motor ya. Tolong tengok-tengok je. Kawan tu ada banyak kerja lain lagi. Dia tengok-tengok je lah motor tu. Dia tengok je lah. Tengok je lah. Bukan ada upah pun. Bila bukan ada upah, dia suka rela. Suka rela, tak suka, tak rela lah. Maka dia tengok suka rela je. Kalau hilang reta tadi, tak kena hudud. Sebab apa? Sebab tidak ada penjagaan yang tuan dia jaga. Orang lain yang jaga. Yang penjagaan orang lain tadi bukan mewakili tuan tu. Dia sekadar nak suka rela je. Tapi kalau dia upah, maka dia mewakili. Maka tu ada beza dengan upah dengan tak upah. Kalau tak upah, dia tak kena hudud. Tapi kalau upah, kena hudud kawan yang mencuri tadi. Sebab apa? Memang dia mewakili tuan tadi. Maka itu melibatkan perkara yang disebut sebagai penyimpanan yang betul-betul simpan. Betul-betul tempat tu terpelihara. Barulah kena hudud. Letak kat mana? Surau. Tempat selamat kot ni, letak kat surau. Tak ada siapa jaga. Surau walaupun rumah Allah SWT, Allah jaga. Tapi siapa pula nak jaga motor kita kat situ? Kena curi. Aku letak dekat surau pun hilang juga. Tak kena. Tak kena hudud kawan mencuri tu. Tapi janganlah mencuri kat surau kan. Buruk sangat. Walaupun tak kena hudud, kena takzir. Kalau kena takzir, kita belasah dia takzir 2 kali ganda daripada hudud. Sebab apa? Kau ni dah lah mencuri kat surau pula. Kalau saya lah hakim dia, anaknya mencuri tu. Kalau kita ingat, tak kena hudud ni. Jangan ingat lepas. Kita bagi double hudud. Hilang 2 tangan nanti. Sebab apa? Kau banyak tempat lagi kau nak mencuri, kau mencuri rumah Allah SWT. Buat malu dia. Maka kita lihat bagaimana, walaupun tak kena hudud, kena takzir. Takzir terpulang pada imam. Kalau imam tadi tu, hakim tadi nak merasakan dia nak buat gempak, terpulang pada hakim tadi. Terpulang. Maka itu satu perkara yang kita kena faham. Walaupun tak kena hudud, kena takzir. Maka harta tadi perlu dijaga sungguh-sungguh, berkunci. Kalau kunci, siap kunci apa semua hilang juga, barulah kena hudud. Kunci depan, kunci belakang. Motor adik saya, kunci depan, LC, ayah saya beritahu, motor ni kunci betul-betul depan belakang. Kawan tu taatlah, dia risau, takut lawan ayah saya kok hilang sungguh. Dia kunci depan, kunci belakang, handle hilang. Allahu Akbar. Macam mana? Handle hilang 400. Tapi tak kena hudud sebab apa? Handle tadi nilaiannya 400 kentul tu. 400 tak kena hudud, kena takzir. Tapi kalau kena melibatkan lebih daripada 4.45 gram emas, barulah kena hudud. Dan kemudiannya harta tadi ialah harta yang memang menjadi tempat kebiasaan orang meletakkan harta. Bukannya tempat tadi, ustaz saya kunci dah apa? Dekat mana letak? Tengah-tengah highway. Itu bukan tempat letak kereta tu. Walaupun dah kunci apa semua. Maka tempat yang dikatakan tempat penyimpanan harta tu, tempat yang memang orang tahu itu tempat simpan harta. Dan memang tempat tadi tempat simpan harta dan tempat yang selamat dan berkunci, siap semua benda. Kalau mencuri juga, memang betul-betul dia nak mencuri. Tapi kalau jumpa tengah jalan, tengah highway, itu rezeki. Rezeki pencuri nama dia. Maka bukan betul-betul tempat tadi terkawal. Tempat yang tak terkawal. Walaupun ada kunci walaupun semua, tapi tempat ini tidak terkawal. Tapi kalau tempat terkawal, kita simpan dekat basement kat rumah kita, jaga pun ada. Dia curi lagi. Tak tahu cara macam mana kan. Tapi kalau tempat tadi memang tempat yang memang dikenal pasti sebagai tempat yang memang tempat orang terletak, tempat kenderaan, berkunci, terjaga. Kalau mencuri, maka dikenakan hudud. Dan kemudiannya tidak ada syubhah. Tidak ada syubhah, maka syubhah mencuri ini antara tadilah perkara yang melibatkan baitul mal, itu syubhah. Harta yang milik bersama, syubhah. Maka ataupun tasyabuh. Harta ni, dia ni anak angkat ke, anak betul ni?
Pergi cek dulu DNA apa semua kan. Cek, oh anak kawan ni rupanya. Maka dia mencuri, bapa dia tu ada kaitan dengan syarikat tu. Maka menyebabkan dia juga pewaris syarikat tu. Maka ada syubhah kat situ. Walaupun syubhah tu jauh. Tapi bila ada syubhah aja, idrul hudud bisyubhah. Jadi kalau ada syubhat apa-apa saja perkara kesamaran. Bila ada kesamaran, maka gugur hudud. Sebab apa? Hudud ni mudah sangat gugur. Sebab hudud ini ialah undang-undang yang sempurna datang dari langit, tuan. Bila undang-undang tu sempurna, ada sedikit dia cacat, gugur terus. Gugur kepada undang-undang takzir. Sebab dia sempurna. Bila benda sempurna, kalau ada cacat, habis dah, tak dinamakan sempurna dah. Maka sebab tu kalau ada sikit aja keraguan, jatuh. Bila ada sikit je keraguan, jatuh kepada takzir. Maka sebab dia undang yang sempurna, sebab tu cepat, senang sangat untuk digugurkan. Kemudiannya termasuk juga dengan harta-harta yang subhah, harta-harta milik mak ayah dan ke atas. Dia curi harta moyang dia. Memanglah moyang tu meninggal, belum tentu dia dapat lagi. Datuk dia ada lagi, bapak dia ada lagi. Tapi dia tu pun kemungkinan dapat juga. Buatnya satu aksiden, satu bas, dengan moyang meninggal, bapak meninggal, datuk meninggal, automatik dia dapat. Walaupun segi nak dapat tu payah kalau segi akal manusianya. Curi atau moyang tu, bawah moyang tu ada datuk. Datuk tu ada bapak. Nak dia dapat tu jauh lagi. Tapi ada syubhah, ada kemungkinan dia boleh dapat. Jadi kalau dia mencuri atau moyang dia hidup, mana tahu ada manusia yang 100 tahun. Maka budak ni mencuri atau moyang dia. Maka bila mencuri atau moyang dia, ada syubhah di situ. Sebab syubhah tu tamlik, syubhah pemilikan kat situ. Sebab dia juga pewaris. Kalau mati kawan tu, dia kemungkinan boleh jadi waris. Maka ada syubhah-syubhah tadi. Atau dia mencuri ke bawah, anak dia ke bawah. Dia mencuri cicit dia punya kata. Dah tua-tua pun gatal juga nak mencuri. Mencuri cicit dia punya kata. Maka cicit dia punya kata juga sebahagian daripada syubhah atau tamlik. Ada syubhah kemungkinan dia boleh dapat kata pusaka tu. Maka kita lihat benda-benda syubhah tadi ialah benda yang menggugurkan hudud. Bukan masuk boleh mencuri. Tidak. Bukan masuk boleh mencuri. Begitu juga dengan seorang isteri yang mengambil harta suami dia. Maka kalau isteri ambil harta suami, tak dikatakan mencuri. Dan dalam masa yang sama, kalau isteri tadi mengambil harta suami dengan hak, sebab suami tadi kedekut, tak bagi duit rumah, tak bagi duit apa semua, maka isteri istilahnya bukan mencuri, dia boleh ambil hak dia. Tapi jangan buka dompet kawan tu, rentung dompet tu, ambil, tak boleh. Dia kena ambil hak dia lah. Kalau ada 10 helai tu, agak-agak seminggu ni 2 helai aja. 2 helai dot 50, ambil 2 helai je lah. Jangan rentung ambil semua. Sebab ada hadis, tuan-tuan. Ada hadis, tak boleh sebutlah nama sahabat tadi, sebab saya tak gambar nak sebut nama sahabat tadi, sebab sahabat tu hebat. Jadi untuk carilah hadis tu. Jadi dalam hadis tadi mengatakan bahawasanya seorang sahabiah ni mengadu kepada Rasulullah. Sahabat ni memang hebat, tapi kedekut duit. Maka Rasulullah kata, kamu boleh ambil hak kamu. Boleh ambil, bukan mencuri nama dia. Sebab memang dia berhak. Seorang wanita tadi berhak dengan nafkah daripada suami dia. Maka dia berhak mengambil hak dia je. Tapi jangan belasah sampai gantung kawan tu punya beg duit. Ambil hak dia je. Kalau patut hak dia untuk dia selesaikan keperluan rumah dia RM50, ambil RM50 lah. Jadi kawan tu pun tak perasan. Selai je hilang. Aku dah belanja dah kot. Selai hilang, dia pun tak perasan. Taklah berlaku kes. Jadi dia boleh ambil. Tidak namakan mencuri. Kalau dia ambil banyak pun, masih lagi tidak nama mencuri. Dia sebab apa? Sebab ada syubhah kat situ. Silat-silat kau bawa pergi hakim, silat-silat suami yang kena. Bukan isteri yang kena, silat-silat suami yang kena. Maka tidak dikenakan sebagai hukuman hudud. Benda-benda sebut kita ada, saya tengah siapkan buku tentang inilah pelaksanaan jenayah syariah, dia punya pendetilan dia. Itu yang saya buat kertas aja. Dah siap buku ni, tuan-tuan sediakan duit je lah. Dan kemudiannya okey, itu syarat-syarat melibatkan harta. Ada sebarang pertanyaan? Yang terakhir, harta orang yang berhutang. Kalau orang berhutang, maka kalau yang memberi hutang tadi mengambil harta yang berhutang tadi, maka tidak dikenakan hudud. Dia ni payah nak bayar.
Tapi kaya, macam-macam benda ada. Hutang aku tak payah bayar lagi. Dia pergi ambil kawan tu punya motor. Hutang 10,000. Dia beli belasak motor kawan tu. Kawan tu, hilang dah motor aku. Dia mencuri. Tak, aku bukan curi, aku ambil hak aku. Motor ni layan 10,000. Dia ambil. Maka bawa kes apa semua, maka tak dikenakan hudud. Tak dikenakan hudud. Benda tu boleh settle luar mahkamah. Boleh dinamakan sebagai hiwalah, tukar terus. Hakim boleh arahkan, tukar kepada hiwalah, tukar kepada bayar hutang terus. Ataupun kalau hakim nak sabitkan juga, sabit, tapi tidak dikenakan hudud. Dan kes ini boleh diselesaikan dengan ditukar kepada bayaran hutang. Jadi kalau seorang yang berhutang, dia bagi hutang pada orang tu tak bayar, maka kalau dia bercuri harta kawan tu, kalau dia mencuri sekalipun, maka tak dikenakan hudud. Sebab apa? Harta kawan tadi ada sebahagian harta dia dalam tu. Sebahagian harta dia dalam harta kawan tu. Maka tu juga dianggap sebagai harta yang tidak menepati piawai syariah, yang tidak dikenakan hukuman hudud. Jadi sebelum kita masuk pada perbuatan mencuri, kalau ada sebarang pertanyaan? Kalau ada. Ada? Kalau tak ada, kita masuk kepada 7.10. Kepada rukun yang ketiga, mesti perbuatan mencuri. Jadi pertama, pencuri itu ada syarat pencuri. Yang kedua, barangan yang dicuri itu ada syarat dia. Yang ketiga, mesti perbuatan mencuri. Baru kena. Kalau perbuatan tak mencuri, dia apa? Merompak, kena hukum merompak lagi berat. Perbuatan itu mesti perbuatan mencuri. Dia katakan perbuatan mencuri ialah mengeluarkan harta dari tempat penyimpanan dengan perbuatan dia sendiri. Kalau dia buat dengan perbuatan orang lain, contoh, diupah kawan ni pergi mencuri. Yang mengupah tak kena hudud, sebab bukan dia yang mencuri, walaupun dia yang menyuruh kawan tu mencuri. Kau pergi curi, aku bagi upah kau pergi curi. Dia yang mengupah, tapi bukan dia yang buat. Yang pencuri, yang kena upah tu yang kena. Tapi dia macam mana? Dia subhat. Tak kena hudud sebab bukan dia yang buat, walaupun dia yang menyuruh, tapi dia kena ta'zir. Tak lepas, kena ta'zir. Ta'zir tu pulang pada hakim. Maka dia kena curi betul. Pencuri betul, dan dia yang buat perbuatan tu sendiri. Dia buat perbuatan sendiri, sama ada dia diupah ke apa semua. Yang tukang upah tu kena ta'zir, tak kena hudud. Dan dia masuk ke dalam tempat penyimpanan yang aman. Maksudnya dia diambil di tempat yang betul-betul tempat yang aman. Tadi ada jaga, ada kunci, ada apa semua. Dan kalau dia ambil dan dia keluarkan dari tempat tersebut, barulah dinamakan sebagai pencurian. Jadi kalau dia baru masuk aja dah kena tangkap, tu belum lagi namakan mencuri. Walaupun syarat dia tu memang cukup lengkap, syarat dia. Syarat nilai barang dia cukup lengkap, tapi perbuatan dia belum lengkap. Dia baru masuk store je. Dia belum bawa lagi barang tu keluar. Dia baru masuk store je, dah kena tangkap. Dia belum sabit. Maka dia kena bersyukur. Mujur tak bawa. Kalau bawa, kena. Baru masuk store je, belum. Perbuatan mencuri itu belum sempurna lagi. Maka dia baru mukaddimah mencuri. Maka tak kena hudud. Ustaz, ini betul-betul nak curi ni. Tak kena hudud sebab dia belum sempurna perbuatan tu lagi. Maka kena ta'zir. Terpulang pada hakim nak ta'zir macam mana. Maka hakim beritahulah. Jadi apa-apa saja benda yang dinyatakan oleh hakim sebagai suatu benda yang wajar untuk mukaddimah tu sarikah, mukaddimah mencuri. Maka cara dia mengambil itu mesti mengambil dengan sempurna, dan dia keluarkan harta tadi dengan sempurna. Tapi kalau dia ambil daripada tempat store tadi, dia keluarkan, kemudian dia rasa beriman balik, dia masukkan balik. Bila masukkan balik, kena tangkap. Tu tak ada excuse. Sebab dia dah sempurna mencuri dah. Dia dah keluarkan balik, dia dah keluarkan harta. Maksudnya pencurian tu dah sempurna. Kemudian dia pulangkan balik. Waktu pulang tu kena tangkap.
Waktu pulang tu kena tangkap, pencurian tadi sempurna. Walaupun dia pulangkan balik, tidak ada syubhah kat situ, maka kena. Ini dia beriman, maka kena. Bebek curi terus. Tapi dengan dikerat tangan tadi menyebabkan mudah-mudahan dia mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Taala. Maka kalau dia yang perlu dilihat ialah kesempurnaan operasi mencuri tadi. Kalau dah habis, walaupun dia pulangkan balik, maka dianggap sempurna dah. Maka dia kena juga potong tangan. Kalau di Selangor ni pecah rumah tuan, yang kita bagi tahu hari tu, ni termasuk pecah rumah ni. Dia mencuri secara senyap, tahu-tahu dah lubang aja siling kan. Lubang siling, seorang kawan saya tu, dia siling dia tu, dia letak grill atas siling dia tu. Sebab banyak kali sangat perompak masuk rumah. Dia masuk ikut siling. Lalu dia grill siling dia. Perompak tu masuk-masuk, dah kena grill. Jadi kita lihat bagaimana tak ada kenikmatan dalam kehidupan. Tapi dalam bab tu dinamakan sebagai mencuri juga, sebab dia masuk dalam keadaan senyap-senyap, tahu-tahu hilang aja. Kalau dia masuk dengan kekerasan, tu mengompak. Masuk pakai senapang, masuk pakai pisau apa semua, kekerasan. Kalau dia masuk, tahu-tahu masuk aja, tahu-tahu hilang aja, tu mencuri. Itu beza mencuri dengan mengompak. Jadi kalau dia masuk kemudian dia kembalikan balik, maka kena. Dia kena tangkap waktu dia kembalikan tu, kena. Kalau kena tangkap dalam rumah, belum mencuri, belum keluarkan barang lagi, maka dia baru mukadimah mencuri. Jadi perbuatan mencuri itu pun kena satu penafsiran yang jelas. Orang yang menyewa, dia sewa rumah tu, dia curi barang sewa rumah tu, maka tidak dikenakan hudud sebab dia sebahagian daripada rumah tadi yang disewa tu, dia sebahagian daripada orang yang ditanggungjawabkan untuk menjaga barang tadi. Maka dia sebahagian daripada benda tadi, ada syubhah sedikit yang menyebabkan tidak dianggap sebagai mencuri yang sepenuhnya. Mencuri sepenuhnya, dia masih ada syubhah kat situ. Begitu juga orang yang meminjam, dia curi terus. Maka dia tidak dikenakan hudud, tapi dia dikenakan ta'zir. Sebab dia dalam akad lagi meminjam, tapi walaupun begitu dia dah curi dah benda tu. Sewa kereta kan, sewa dia belah terus, bawa lagi kereta tadi, maka dia kenakan ta'zir, tak kenakan hudud. Sebab dia sebahagian dia ada syubhah kat situ. Sebab kita bincang tadi, undang-undang ni undang yang sempurna, maka kalau sedikit aja kekurangan, sedikit aja kelemahan, dia gugur terus dan gugur kepada ta'zir. Perompak tak dikenakan hukuman mencuri. Kalau perompak, dia merompak, jadi kita bincang kan, kalau dia masuk rumah tadi bawa senjata apa semua, bawa kekerasan, maka namanya merompak, maka tak dikenakan hudud mencuri. Habis Ustaz, macam tu kita merompak lah, kena hudud merompak. Hudud hirobah pula, hudud hirobah lagi teruk. Au yuqattalu, potong kepala. Au yusallabu, potong kepala, kemudian salibkan mayat ke atas. Jadi kalau mencuri itu kurang sikit, potong tangan aja. Maka siapa yang merompak tak kena potong tangan. Jangan ingat lepas, tak, kena atas lagi, kena atas lagi. Jadi kalau dia masuk rumah senyap-senyap, itu mencuri. Kalau dia masuk dengan kekerasan, itu merompak. Di Selangor ni, dan melibatkan pecah rumah tak ceritalah masuk kekerasan ke, masuk dalam keadaan yang tak keras ke. 4,600 tahun 2013, 4,600 kes. Saya dah kita betang itu sini kan. 4,600 kes tahun 2013. 2014 ni baru habis, belum dapat dia punya data lagi. Nanti masuk sidang dulu, nanti kita tanyalah, minta umumkan tentang indeks jenayah di Selangor tahun 2014. Kalau tak minta umumkan pun, memang polis ada dalam laman web dia. Polis tu ada dia punya data dia. Tunggulah kawan tu nak siapkan data tu. Siap lagi sebulan 2 lagi keluarlah data tu. Dia tengok berapakah kes jenayah di Selangor 2014. Dan 2013 satu penurunan yang amat besar dalam tempoh 5 tahun. Waktu 2008 57,000 kes yang pelbagai lah. 57,000 tuan. Tapi tahun 2013 tinggal 32,000 kes saja.
Maksudnya penurunan yang amat besar tu. Daripada 57 turun 32. Dan 2014 ni tak tahu berapa turun dia. Maksudnya penurunan yang hebat sekiranya kita mencari jalan-jalan redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi okey, itu syarat itu benda melibatkan perbuatan mencuri. Mesti perbuatan yang betul-betul menggambarkan dia mencuri. Bukan menggambarkan dia menyewa, bukan menggambarkan dia meminjam, bukan menggambarkan benda-benda lain. Walaupun lepas dia sewa tu dia curi terus. Walaupun lepas dia pinjam tu pinjam terus. Tapi tak ada, dia mesti menggambarkan dia betul-betul mencuri. Dan dia mencuri itu complete set. Maksudnya sempurna pencurian tadi. Sempurna pencurian tadi, maka barulah dikenakan disebut sebagai perbuatan mencuri. Dan seterusnya masuk kepada bagaimana untuk mensabitkan hukum kepada pencuri tadi. Sama ada dia mengaku, ada saksi, ada apa semua. Nanti kita akan bincang dalam pertemuan akan datang yang melibatkan pensabitan kecurian. Mencuri tak sama dengan hudud-hudud yang lain. Sebagai contoh, hudud dalam bab melibatkan zina. Zina, maka kalau zina ni dia kena 4 orang saksi baru sabit. Mencuri tak perlu 4 orang saksi. 2 orang dah kena dah. Dah ada syarat lagi lah. Ada melibatkan pengakuan, melibatkan apa semua. Kita akan bincang. Sebab dia berbeza dengan zina, beza dengan qazaf. Maka tu kita akan bincang pertemuan akan datang insya-Allah. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan. Tak ada. Kalau tak ada, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Baik itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sama kemaafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.